Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita. Kalau di awal tadi bersama dengan Syah berkongsi tentang liputan hari ini, liputan kerjanya iaitu membuat tinjauan di pusat kuarantin di Kota Kinabalu, kemudian berkongsi tentang harapan rakyat di Sabah berkaitan dan juga menjelang pembentangan Belanjawan 2021. Bercakap tentang Belanjawan 2021, saya nak tunjukkan kalau anda berkesempatan untuk ke esrokawani.com, ada dekat atas tu anda boleh lihat terkini Belanjawan 2021, English, Malaysia, dunia politik, video, hiburan dan lain-lain. Belanjawan 2021 ruangan khas yang kami bawakan kepada anda boleh baca berita dan juga artikel berkaitan dengan fokus Belanjawan 2021, antaranya memperkukuh kesejahteraan rakyat, kedua berkaitan dengan memacu pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga mengupaya kehidupan lestari, dan pastinya yang keempat adalah memperkasa penyampaian perkhidmatan awam. Dan pastinya kami di Esrok Awani esok akan membawakan laporan khas ataupun kami membawakan program khas berkaitan dengan pembentangan Belanjawan 2021 ini. Ini adalah secara langsung yang akan kami bawa kepada esok. Liputan istimewa hari pembentangan yang akan bermula pada jam 3 petang. Moderatornya oleh rakan-rakan saya, Rizal Zulkifli dan juga Naila Huda. Dan seperti yang anda saksikan, ini adalah 4 tetamu yang akan berkongsi pandangan mereka dalam liputan istimewa ataupun program khas yang kami bawakan sempena dengan Belanjawan 2021, 3 petang sehingga 7 malam. Dan pastinya laporan dan juga berita terkini berkaitan dengan Belanjawan 2021 lebih spesifik kami bawakan dalam Awani 7.45, manakala bagi sesi malam iaitu dalam program Agenda Awani bermula jam 8.30 malam kami membawakan post discussion ataupun pasca diskusi berkaitan dengan Belanjawan 2021 bersama dengan pakar-pakar, dan juga kemudian dalam program bahasa Inggeris juga dalam Consider This juga sama expert-expert yang mereka bawakanlah dalam diskusi dan juga perbincangan itu. Baiklah, untuk waktu ini kalau lebih kurang pada pada petang tadi, jam 2 petang tadi, saya bersama dengan Fariz Azman. Fariz Azman membawakan perkembangan terkini khususnya berkaitan dengan musibah banjir di Hulu Langat. Kata Fariz, banjir dah surut, tetapi ada satu perkara yang perlu mereka kerjakan, iaitu antaranya adalah lebih kepada proses pembersihan pasca banjir. Fariz, kalau boleh untuk waktu ini, selepas Fariz membawa cerita-cerita dan juga mendengar keluh kesah daripada penduduk di situ, di Kampung Sungai Serai, tak silap saya, Fariz ada sebutkan tadi, ada seorang penduduk ni mengatakan banjir ni dah seperti biasa, dah kira dah macam setiap tahun berlaku di kawasan itu. Kalau boleh dikongsikan, apa jenis bantuan yang mereka perlukan untuk waktu ini, kerana kita masih lagi berada dalam fasa pandemik. Hulu Langat berada dalam Selangor. Selangor masih seperti Kuala Lumpur, masih lagi dalam fasa ataupun pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Untuk waktu ini, bagi mereka yang terkesan, kalau diikutkan 10 kampung terjejas ditenggelami air semalam, ditenggelami air banjir kilat semalam, apa jenis bantuan yang mereka perlukan untuk waktu ini? Baik, Fauzi, terima kasih. Sebenarnya apabila kita melihat mengenai dengan banjir ini, sudah tentu ia memberikan satu situasi yang sangat tidak enak untuk kita tengoklah kalau ikutkan. Terutamanya apabila anda masuk ke rumah, melihat bagaimana setiap penduduk itu bukan hanya bantuan makanan. Bagi mereka, bantuan makanan itu sudah banyak disediakan disalurkan oleh pihak-pihak NGO dan sebagainya. Tapi apa mereka mahukan, seperti soalan Fauzi sebenarnya, mereka mahukan bantuan untuk mengemas, untuk membersihkan, operasi membersihkan lumut-lumut, lumpur-lumpur. Lumpurnya setebal lebih kurang begini di setiap ceruk-ceruk kediaman mereka. Dan begitu juga dengan apa saja equipment ataupun perkakas-perkakas rumah mereka diselaputi dengan lumpur-lumpur. Jadi amat berat bagi setiap penduduk untuk membersihkan kediaman mereka. Yang ada ramai anak, sebenarnya Fauzi tak apa, sebab saya ada pergi satu rumah tu, ada 6 orang anak lelakinya mengambil cuti hari ini untuk membantu ibunya dan ayahnya. Okey, tetapi ada juga yang saya lihat yang tinggal warga emas contoh. Jadi itu antara yang dimahukan, tenaga kudrat yang daripada mana-mana pihak, daripada NGO, persatuan dan sebagainya, yang boleh datang untuk membantu membersihkan, kerana itu adalah satu perkara yang rumit bagi mereka, kerana
hilangnya barang-barang tu yang dah memang katakan gone. Barang-barang seperti televisyen, mesin basuh, elektronik, semua tu dah tak boleh pakai bagi mereka. Tapi nak mengemas itu adalah satu fasa yang amat sukar. Terutamanya kalau dah berusia, jadi bagi mereka mahukan bantuan itu daripada pihak yang berkaitan ataupun NGO mana sahaja persatuan yang boleh bantu. Mereka amat memerlukan bantuan dari segi tenaga untuk mereka membersihkan rumah, kerana ia mengambil seminggu, 2 minggu untuk membersihkan segala apa yang terjadi dalam 24 jam sebenarnya, Fauzi. Faris, kalau boleh saya nak tunjukkan kepada mereka yang di luar sana apa yang Faris tweet atau Faris memuat naik ucapan di Twitter Faris sendiri, antaranya hashtag banjir Hulu Langat, keadaan selepas bah surut di Hulu Langat, kebanyakan penduduk sedang giat membersihkan rumah. Ini adalah antara kepingan gambar yang Faris kongsikan di Twitter, kelihatan penduduk yang terkesan dan juga terjejas. Seperti yang Faris katakan, lumpur setebal mungkin dalam 2-3 inci seperti yang Faris tunjukkan, dan ini saya pasti di kampung Sungai Serai yang Faris maklumkan penduduk sedang memunggah barang-barang yang digenangi air bah banjir semalam. Dan ada satu lagi daripada Twitter Faris, kalau boleh saya nak tunjukkan, iaitu ini antaranya adalah mekanik motosikal Misron selamat 53 tahun hanya redha selepas 30 buah motosikal pelanggan rosak ditenggelami air di bengkelnya di kampung Sungai Serai. Bisnes ataupun perniagaan baru nak pulih selepas PKP, tetapi lebih besar dugaannya pada kali ini. Kadang-kadang bila kita bercerita tentang musibah yang dihadapi oleh mereka ataupun penduduk di kawasan ini, bukan saja cabaran untuk mereka nak mengemas rumah selepas banjir, tetapi lebih kepada beginilah, seperti usahawan Misron Selamat baru nak bangkit daripada PKP dahulu, 3 bulan tidak dapat buka bisnes, sekali lagi mereka ditimpa bencana seperti ini. Mungkin ada lagi cerita-cerita yang boleh dikongsikan oleh Faris. Betul. Baik, kalau kita nak mendalami, sebenarnya saya pergi ke sana bukan untuk bercerita mengenai dengan banjir, sebab kita tahu semalam coverage untuk banjir itu terlalu banyak. Tetapi untuk mendalami apa sebenarnya yang mereka rasakan. Banjir satu perkara yang lain. 2012 banjir paling teruk, lebih teruk daripada sekarang sebenarnya, Fauzi. Tetapi kalau nak dibandingkan 2012 tiada pandemik COVID-19, tiada PKP, tiada PKPB, ekonomi masih berjalan seperti sebelum ini. Tetapi ketika ini, seperti Misron Selamat mengatakan bahawa mereka amat tertekan dengan ekonomi dan sebagainya. Jadi bagi mereka ini adalah amat yang sangat ataupun sangat susah, sangat masa yang sangat sukar untuk mereka mungkin mendepani perkara ini. Tapi sebelum tu saya nak mungkin Fauzi ingin mendengar sedikit luahan daripada penduduk yang kita sempat membual, dan saya akan bercerita mengenai dengan Misron ini sedikit apa luahan beliau. Sebelum tu kita dengarkan sedikit luahan daripada penduduk ini. Oh, memang lama akak memang orang sini. Berapa lama? Dah umur akak pun dah 54. 50 lebih 50 tahun. Kejadian banjir ni dah biasa. Kalau ikutkan dulu-dulu tak adalah kerap sangat. Dulu paling besar yang pernah akak alami tahun 71. Tahun 71 memang tinggi betul lah, memang besar, bah besar. Lepas tu tak ada dah, sebab dulu tak ada buat macam sungai biasa je kan. Tapi tak adalah selalu banjir. Tapi bila sekarang ni je, tak tahulah projek banyak ke apa kan. Itu yang jadi macam ni. Kita orang kalau hujan lebat je, kalau lama hujan, kita orang pergi sawah. Tak boleh tidur lena kan? Tak boleh tidur lena. Orang tidur hujan-hujan tidur sedap kan. Sejuk, tapi kita orang tak tidur. Macam malam tadi yang air naik pukul 4 pagi. Orang mana sangka kan. Orang sedap tidur, kita orang je bangun siap-siap. Tengok orang lain tak bangun lagi, tak tahu lagi. Kita orang yang mula-mula tahu. Sebab kita orang rendah, memang kita orang dah jangka lah kan. Tu cepat-cepatlah angkat barang ni atas. Okay. Saya duduk kat kampung ni memang asal kita kat sini. Datuk nenek kita pun dekat sini, mak bapak kita. Memanglah turun-menurun lah kita duduk kat sini. Banjir ni sebahagian daripada hidup abang? Memang dah sebahagian hidup kita. Memang kita dah tiap-tiap tahun dah merasa banjir ni. Memang tak ada apa rasa lagi lah, memang dah biasa.
Kalau yang kecil tu memang selalulah. Yang besar ni setahun adalah sekali dua, saya rasa ada. Sakit juga. Memang sakit. Kadang-kadang kita macam barang-barang kita semua kan habis macam ni. Tapi kadang-kadang kita nak tunggu orang support ke, bantuan ke kan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam itulah. Memang kita bukan orang senang. Kita pun macam ni. Walaupun kita duduk sini adik-beradik. Kita ada 2-3 keluarga adik-beradik lah. Semua anak buah, ipar saya semua kan adik-adik. Semua duduk sini lah. Memang kita dari dulu duduk kat sini. Tak pernah pindah randah, tak ada. Baik, itu antara luahan berpenduduk, dan bagi penduduk sebenarnya mereka mahukan isu itu diselesaikan. Dalam pada masa yang sama, tempoh yang sangat sukar bagi peniaga-peniaga yang baru saja berlepas PKP dan pandemik COVID-19, Sunil Fauzi. Dan ini perlu diambil perhatian. Isu ini perlu diselesaikan segera, dan bantuan, terutamanya bantuan kewangan, bantuan-bantuan yang melibatkan kepada peniaga-peniaga ini dan juga penduduk-penduduk yang kehilangan harta benda ini perlu juga disalurkan dengan segera. Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Faris. Faris Azman membuat liputan pasca banjir di Hulu Langat. 10 kampung, kalau diikutkan daripada jumlah penduduk yang terjejas, boleh dikatakan lebih pada 500 penduduk terjejas dan juga menerima impak ataupun terkesan akibat banjir yang berlaku semalam. Seperti yang Faris katakan, hari ini mereka lebih menumpukan kepada kerja-kerja pembersihan pasca banjir di Hulu Langat. Terima kasih kepada Faris kerana cerita daripada perkongsian cerita realiti rakyat yang dihadapi di kawasan itu. Sekali lagi saya nak tunjukkan kepada anda, jangan lupa untuk saksikan esok adalah liputan istimewa Hari Perbentangan bermula pada jam 3 petang sehinggalah pada 7 petang. Kemudian ada diskusi berkaitan dengan pasca Perbentangan Belanjawan 2021. Pastinya liputan istimewa secara komprehensif kami bawakan daripada pagi sebenarnya, daripada awal ni pagi sehinggalah kami bawakan sehinggalah malam. Baiklah, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, cerita di sebalik berita. Jumpa lagi.